Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi, insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan forum kita, refleksi kajian tindakan kumpulan 3 yang bertajuk Pengaplikasian Kaedah Tamuti dalam, bacaan surah Al-Fatihah dalam kalangan murid SMKA. Okey, insya-Allah jadi kita boleh mulakan kepada, soalan yang pertama, buat panel yang pertama iaitu saudari Ummu Salihah. Okey, soalannya adalah berbunyi, proses kajian tindakan ini, yang mana satu proses yang paling banyak membantu anda dalam menjalankan kajian ini? Dengan proses mana proses kajian tindakan ni, apa yang proses mana yang paling banyak bantu dan kajian ini pada saya adalah proses refleksi. Di mana bila kita lakukan proses refleksi ni, kita dapat mengenal pasti keberkesanan kaedah, kelemahan dan kekurangan kaedah yang dijalankan, dan melalui proses ini juga kita dapat mengemukakan cadangan penambahbaikan untuk golongan seterusnya. Jadi pada saya lah, pada pendapat saya, proses yang paling banyak membantu dalam ketika menjalankan kajian tindakan adalah proses refleksi. Okey, terima kasih. Okey, soalannya berbunyi, apakah pembelajaran yang paling utama yang anda dapat dari pengalaman menjalankan kajian tindakan? Dipersilakan saudari Aina Nabihah. Apabila saya menjalankan kajian tindakan ini, saya membayangkan diri saya sebagai seorang bakal guru. Jadi apabila proses tersebut berlaku, saya dapat memperbaikilah amalan pengajaran dengan melaksanakan kaedah, kalau di sini pada kajian kaedah tamuti, dengan mengaplikasikan modul nerata sekali. Jadi bila dapat memperbaiki amalan pengajaran, jadi dapat juga memperbaiki ataupun dapat menambah baik kefahaman murid-murid. Sampai itu juga, saya juga dapat meningkatkan kemahiran memerhati dan mencerap dan memperbaiki komunikasi antara pelajar. Dan seterusnya dapat teknik pengajaran. Itu sahaja daripada saya. Okey, Najwa Sakinah, soalannya adalah, apakah kepentingan menjalankan kajian tindakan di dalam proses pembangunan profesionalisme seorang guru? Silakan. Bagi saya, kepentingan guru sebagai pengamal kajian tindakan ialah profesional dipertanggungjawabkan mengguna dan mengamalkan amalan-amalan yang terbaik. Ia mendorong guru secara individu atau bersama membuat refleksi ke atas amalan mereka, menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya. Ini memberi peluang guru untuk menjadi ejen perubahan kepada amalan yang terbaik. Kesannya, guru ni dapat mempelbagaikan teknik pengajaran seiring dengan dapatan kajian. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Atira, bagaimanakah pembahagian tugasan dijalankan dalam kumpulan atau kumpulan 3 ni? Yang pada permulaannya adalah saya dan saudari Ummu yang banyak bekerja di lokasi kajian yang mana tempat kami mengajar tersebut. Jadi di situ kami akan banyak mengaplikasikan kaedah kajian ini terhadap kami punya peserta kajian lah. Okay, jadi di situ peranan saya dan Ummu lebih banyak kepada mengaplikasikan kaedah. Seterusnya dari sudut saudari Najwa dan Aina sendiri adalah banyak membantu dari segi memberi idea, mencari maklumat dan juga memberikan isi-isi penting dalam kami nak menjalankan kajian tindakan ini kepada di sekolah kami lah. Jadi di sini setiap orang ada peranan masing-masing dan pembahagian yang dijalankan adalah sangat membantu dari segi kami nak melancarkan lagi proses kami menjalankan kajian tindakan inilah. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih Cik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada round yang kedua. Seterusnya saya akan teruslah kepada panel yang pertama. Soalan yang diajukan adalah, apakah kelemahan kaedah tamuti ini ketika menjalankan kajian tindakan? Persilakan. Antara kelemahan kaedah ni yang saya kenal pasti adalah, yang kami telah kenal pasti adalah satu, apabila kaedah tamuti dijalankan pada golongan yang pertama, kaedah ni tidak meraihkan banyak gaya pembelajaran. Dia hanya berfokuskan kepada gaya pembelajaran murid, iaitu audio sahaja. Sebab dia hanya melakukan pergerakan daripada mulut ke mulut sahaja dan pengulangan. Namun begitu apabila pada gelombang kedua kita tambah dengan modul N-Rata, maka kaedah ini kelemahan tersebut kita mampu atasi. Walau bagaimanapun kita tetap tidak dapat meraihkan satu lagi gaya pembelajaran, iaitu gaya pembelajaran kinestetik, iaitu yang memerlukan pada pergerakan. Namun begitu pada pandangan saya, cukup untuk sebab kita telah meraihkan 3 gaya pembelajaran murid, pada saya itu telah mencukupi untuk kita teruskan dengan kaedah inilah. Dan seterusnya satu lagi kelemahan kaedah ini adalah kaedah ini tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam kuantiti yang ramai secara serentak. Sebagai contoh, satu kelas yang mempunyai 35 ke 40 orang murid tidak sesuai, melainkan dipecahkan dalam kelompok yang kecil. Kemudian guru mengajar dalam kelompok kumpulan yang kecil. Itulah kelemahan yang kami dapat kenal pasti dalam kaedah tamuti dan dengan penggunaan modul N-Rata ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ummu. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, saya ajukan kepada panel yang kedua, iaitu saudari Aina Nabihah. Apakah pula kelebihan bagi kaedah tamuti ini dalam kajian tindakan? Persilakan.
Pertama, pada refleksi keseluruhan, peserta ni dilihat dapat membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid yang betul dan tepat apabila penggunaan kaedah tamuti dan juga pengaplikasian model Enrata itu dijalankan ke atas mereka. Mereka dilihat teruja dan seronok untuk mengaplikasikan kaedah tersebut kepada surah yang lain. Itu saja. Okay, baik. Terima kasih kepada Saudari Aina di atas jawapannya. Okay, seterusnya saya terus kepada pertanyaan ketiga. Soalannya berbunyi, apakah cadangan penambahbaikan bagi kaedah tamuti ini untuk pada proses akan datang? Persilakan. Baiklah, terima kasih saudari Atira. Dapatan kajian kami mencadangkan untuk mengadakan kelas intensif sekiranya ingin mengaplikasikan kaedah ini kerana kaedah ini memerlukan masa yang agak panjang untuk memberi kesan terhadap bacaan murid. Seterusnya, kami juga mencadangkan untuk melibatkan guru-guru yang berpengalaman untuk membantu mengendali kaedah tamuti ini kerana kaedah ini memerlukan tenaga yang ramai untuk dijalankan ke atas murid yang mempunyai jumlah yang ramai. Itu saja. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Cik Atira. Apakah keberkesanan kaedah tamuti dalam kajian tindakan yang anda jalankan? Pada pandangan saya sendirilah ataupun sebagai ahli kumpulan ini, keberkesanan kami diuji berdasarkan ujian yang kami adakan, ujian ISAT, dan kami analisis daripada rubrik pemakahan berdasarkan pada ujian yang dijalankan tersebut. Okay, jadi di sini terdapat peningkatan yang baik dan positif berlaku dari sudut pengetahuan dan kemahiran peserta kajian tersebut. Yang mana sebelum ini pada proses sebelum kaedah ini diaplikasikan, murid kelihatan markahnya berdasarkan ujian desain agak menurunlah. Tapi selepas dijalankan ataupun diaplikasikan kaedah ini, dilihat ujian tersebut memberikan markah yang lebih baik daripada sebelum ini, dan bahkan pada ujian yang seterusnya dapat menunjukkan peningkatan yang drastik ataupun yang lebih baik dan positif. Yang mana peserta kajian dapat memberikan markah yang tinggilah dari sudut ujian desain yang diadakan kepada peserta kajian. Jadi di sini keberkesanan daripada kaedah ini dapat dibuktikan dengan ujian yang dilaksanakan dan dapat menunjukkan peningkatan yang cukup baiklah kepada peserta kajian. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Saya mengakhiri forum pada malam ini dengan sedikit kesimpulan yang mana saya mengucapkan tahniah kepada para pengkaji bagi kajian tindakan ini kerana telah berjaya menjalankan kajian tindakan lah bagi subjek ini. Okay, seterusnya tidak dilupakan kepada Profesor Madya Dr. Fariza yang banyak memberikan kami bimbingan dan telah memberikan kami kepercayaan untuk kami menjalankan kajian ini. Terima kasih kami ucapkan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.